tubuh pusat pendidikan macam saya sebut tadi lah. Kita didik anak-anak murid macam Ustaz Fadil cakap tadi, cuti sebulan 2 bulan balik berubahlah. Seminggu 2 minggu balik bagus lagi, jaga solat, jaga apa. Lepas tu masuk minggu ketiga keempat berubahlah. Berubah, campur kawan-kawan, sembahyang tinggal, Quran tinggal. Balik kita pula jadi masalah macam mana nak didik masa mula-mula dia masuk sekolah dulu. Masalah. Pernah saya soal siasat. Tapi bagus juga budak-budak ni kadang-kadang dia jujur. Siapa yang tak semayang masa cuti? Angkat tangan. Berapa waktu tak semayang? Sepanjang seminggu Ustaz cuti saya tak pernah semayang, kata dia. Kenapa mu tak semayang? Mak bapak saya pun tak semayang. Habis kan? Ada seorang pelajar perempuan lari daripada sekolah. Lari kenapa? Ikut boyfriend. Kita tangkap dia, kita ambil dia. Tanya dia, saya nak jumpa mak bapak saya. Kita panggil mak bapak dia. Dia tanya, kenapa jadi macam ni? Mak hantar saya sekolah macam ni. Mak suruh saya jadi baik, mak tak jadi baik, kata dia. Mak suruh saya tutup aurat, mak tak tutup aurat. Anak menilai mak bapak. Macam mana saya nak berubah? Mak dia kata memanglah sabar, nak berubah kena sabar. Mak pun akan berubah. Pula dah. Kita jadi kaunselor pula. Tolong nasihat, selesaikan masalah family, masalah keluarga. Ini jadi masalah kan? Jadi kenapa lahir generasi yang tak faham? Ini kalau kita biarkan akan lahir generasi yang lebih teruk daripada ini. Kita bimbang anak cucu-cucu kita akan datang. Cukuplah kerosakan yang ada hari ini. Kita sebagai orang bertanggungjawab, dengan apa usaha pun kita kena benteras. Kita kena usaha untuk cuba ubah pemikiran masyarakat terhadap agama, dan seluruhnya tentang apa yang berkaitan dengan kehidupan dan kaitan dengan Islam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dimati Allah SWT, jam di tangan menunjukkan 11.25 malam. Okay. Kita akhiri malam ini dengan kesimpulan. Saya bagi masa 2 minit kepada Ustaz Fadil. Boleh Ustaz 2 minit? 20 minit pun tak apalah. 2 minit Ustaz untuk kesimpulan malam forum kita pada malam ini, tuan-tuan. Bagaimana kita nak mencapai tema kita pada malam ini, roh hijrah dalam memimpin perubahan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Tak apa, saya cakap sekejap je. Jangan cakap. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila kita dengar apa sebagainya, apa yang kita nak pada malam ni, dia satu benda yang kita harap ilmu tu dia melekat. Dia masuk, dia membawa pada amal. Amal ni iaitu bila kita mengamalkan benda itu, kita sampaikan pada jiran-jiran kita dan ada tindakan. Dia setiap benda dalam Islam ni dia tak cukup dengan hanya dengar saja, dia kena ada tindakan. Maknanya apa aku nak buat besok ni? Malam ni aku tidur, aku dah dengar ceramah, aku dah dengar macam-macam hal, aku nak bertindak apa yang aku nak buat? Aku nak mula dengan apa? Iaitu, dan semua telah diberitahu sebentar tadi. Cuma bila Ustaz sebut cerita-cerita tadi tu seronok saya dengar, macam Aminah Wadud apa sebagainya tu, keh tu. Kalau macam nikah tadi Ustaz kata apa, dia kalau nak guna usul fiqh ke apa, tak dia orang ni tuan-tuan, orang kampung panggil bangang je tuan-tuan. Dia tak ada usul fiqh pun, tak ada apa. Kalau usul fiqh yang dia ambil pun tak sempurna. Dia dalam menentukan hukum-hukum Tuhan ni, tafsir Al-Quran ni, dia kena tengok orang panggil Makki, Madani. Dia tengok ayat dia tu. Kemudiannya qarinah, membawa kepada makruh atau haram atau benda panjang cerita. Lepas tu nak keluar satu hukum ni, dia kena melalui tasawur, lepas tu pergi pada tasdik, lepas tu pergi pada takif, baru pergi pada tahkim. Dia masalah orang ilmu kurang lah ni. Dia main suka bedal lah. Dia main ikut suka. Itu pasal orang-orang pondok, saya duduk dengan sahabat-sahabat pondok, dia kita zaman kita ni, satu pendidikan yang dah rosak, satu lagi piling tak buat. Ilmu piling ni tetap mengaji. Rangka kalimat, nahwu saraf, bawah tu. Itu yang buat dia boleh baca Quran, dia faham molek. Dia pasal pondok-pondok yang buka sekarang ni nak bagi faham molek lah. Piling ni kuat, kitab tak payah banyak khatam, tak apa. Tapi dia punya piling kuat. Rangka kalimat dia apa sebagainya. Jadi dia boleh faham ayat Quran tu. Lepas tu dalam bab usul fiqh pula, dia perbahaskan betul-betul usul fiqh, kaedah-kaedah dia. Bukan main bedal je. Dia orang ni bukan berhenti sangat. Dia orang main ikut suka ya. Itu pasal lah. Macam Ustaz cerita tadi tak pelik lah. Memang dia orang. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi tentang ibadat tadi.
Saya nak simpulkanlah. Bila disebut sebagai apa? Apa nama dia tadi? Ritual, kan? Ritual, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dia sebenarnya masalah masyarakat kita yang disebut oleh ustaz dia dah karat ni sebab pahaman ibadat tu. Kerana itu nak kena faham, ibadah ni, maksud ibadah ni apa? Dia bila orang nampak ibadah tu Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali nak sembah aku. Jadi orang nampak sembah tu, dia nampak Islam tu semayang apa sebagainya. Dah itu tu ibadah khusus, dia panggil istilah dia nusuk. Nusuk. Tapi kalau ibadah disebut oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata ibadah tu ibaratun an kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al. Kalau kita terjemah betul-betul, tafsirkan betul-betul ayat tu sebenarnya maksud dia bukanlah sekadar kita tulis tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalau sekiranya menyembahku tu dah faham orang Melayu ni, orang Malaysia, iaitu sembah Tuhan semayang aja. Jadi kita kena ubah maksud dia tu ikut makna asal dia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk dia duduk atas muka bumi ni cakap benda yang aku suka atau buat benda yang aku suka dan aku reda. Jadi luar semua benda tu. No. Sembahyang, ibadat, kita dengar ceramah ni ibadah. Kita keluar nanti dalam keadaan kita nampak sampah, kita angkat ibadah. Oh, kita bersemesra dengan isteri kita ibadah. Oh, nampak. Banyaklah benda-benda yang ibadah. Maknanya benda tu janji Allah suka, Allah redha, settle. Itu ibadah. Baru luas sikit. Baru nampak masuk dekat kepimpinan, masuk pula dekat sini, masuk dekat sini. Baru nampak masuk dia. Jadi nak memberitahu orang ni, saya nampaklah kita nak kena balikkan pada asal tahrirul alfaz, bebaskan kalimah-kalimah Islam yang dah sampai pada kita cukup cantik tu, tapi ada beberapa orang yang telah mengecilkan skop kalimah tu sehingga menyebabkan kita nampak kalimah tu tak kata. Ada antaranya orang kata man la yashkurillah, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak berterima kasih pada manusia, tak berterima kasih pada Allah. Jadi dia guna komoda tu, kita hantar pergi mengaji agama, balik-balik nak lawan kita, nak kata tak terima kasih, sedangkan Nabi kata terima kasih pada manusia, tak berterima kasih pada Allah sekiranya tak berterima kasih pada manusia. Jadi dia buat skop dia tu, dia kecilkan syukur tu. Kita besarkan balik, maafkan, tenangkan balik. Syukur tu maksud dia apa? Sarful abdi bima an'amahu Allah Ta'ala minan ni'ami fi ma khuliqa li ajlihi. Iaitu menggunakan nikmat yang Allah bagi pada dia kepada sesuatu perkara yang dijadikan nikmat itu untuk perkara itu. Maka kita yang mengaji kat luar ni mengaji agama. Tanda terima kasih kita pada orang yang tolong kita, iaitu tegur dia kesilapan dia. Itu syukur. Itu maksud syukur sebenar. Bukan syukur anda terima kasih ya. Ni saya buat betul ni? Betul. Dia ada dua pendapat. Satu boleh, satu tak boleh. Jadi tak apa. Ni saya buat macam ni boleh ke ni Ustaz? Boleh Datuk. Dia ada dua pendapat. Satu boleh, satu tak boleh. Dia doa. Dari dulu sampai sekarang dua. Satu boleh, satu tak boleh. Jadi advocate aku benar. Dia tak jadi. Dia tak jadi ya kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT. Inilah keadaan dia dan alhamdulillah. Maknanya itulah yang saya boleh simpulkan. Kembalikan dalam perjuangan kita dan penghijrahan. Apa tajuk dia tadi tu? Apa? Mana tadi bawah dia? Ni. Roh hijrah dalam memimpin perubahan. Roh hijrah. Maknanya kita nak jadi roh ni orang panggil apa sebutan dia? Spiritual. Susah betul nak. Spiritual. Tu. Sebab saya dah serik tuan-tuan, itu saya sebut 7 serious. Jadi tergelak mak saya. Orang 7 serious, dia 7 serious. Macam-macam. Desert, aku cakap desert. Dah bunyi ni. Jadi nak sebut pun takut. Jadi spiritual. Itu dia. Spiritual. Jadi maknanya roh, dalam, semangat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana kita dah dengar tadi, kita simpulkan semuanya. Maka first kita ni dalam nak hijrah, kita nak kena faham maksud hijrah tu apa. Kemudiannya kita nak hijrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlukan perkara-perkara yang disebutkan dalam hati kita, macam mana kita nak mencetuskan melalui apa? Melalui apa yang kita sebutkan tadi, daripada munajatnya, daripada penjagaannya, daripada muhasabahnya, daripada memikirkan perbuatan Allah, daripada membaca tentang sirah-sirah sebelum ini, al-hikayat, supaya menguatkan hati kita. Dan sebagaimana yang Ustaz sebutkan berkenaan dengan iman. Iman ni hubungan dia. Iman ni banyak tafsiran dia. Kalau dalam fiqh, iaitu mengaku dengan lidah, menyebut dengan lidah, mengaku dengan hati, dengan mengamal dengan anggota dah. Tapi kalau umum dia maksud iman itu hubungan, iaitu hubungan dengan Allah SWT. Bila connection dia tak berapa nak clear, jadi itu pasal dia lari sikit tuan-tuan. Tapi kalau connection dia clear, maka cantik tuan-tuan rahmati Allah. Maka jelas dia pada jihad bagaimana, jelas dia bagaimana nak perjuangkan agama Allah. Dia tengok keadaan dia, apa yang aku perlu buat untuk Islam sekarang ni. Dalam keadaan aku sekarang ni, aku berdepan dengan sekarang siapa ni, kemampuan aku macam mana, okey, perjuangan aku yang ini. Maka aku macam ni pula, macam mana kemampuan aku macam mana, persediaan aku macam mana, apa aku nak buat.
Maka kena walak pula kepada pemimpin-pemimpin yang nak menunjukkan kepada kita Islam. Kemudian Islam itu bukanlah hanya kepada tertentu, tetapi ianya adalah seluruhnya. Dan apa yang perlu kita fahamkan orang balik supaya nampak Islam itu menyeluruh, kena balik kepada akar dia balik dan buka balik, tuan-tuan rahmati Allah, benda-benda, kalimat-kalimat dan hukum-hukum yang telah diskopkan kecil. Sebab orang British dulu dia saja buat macam tu, macam BC jajah kita. Dia orang Malaysia, orang Melayu dia letak kat kampung, ya tahu. Supaya orang Melayu ni tak tahu cerita macam mana dia orang memimpin apa sebagainya, supaya tak ambil tahu, dia letak kat kampung. Orang Cina pula dia suruh berniaga je. Jadi suruh cari duit aja, tak serabut. Lepas tu orang India pula dia letak kat estate. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, benda ni dia orang dah kacau. Kita pula bila dah ni kita ikut lagi. Walaupun kita dah merdeka, tapi kita kalau kita tengok banyak lagi benda-benda yang British punya ni kita ambil benda tu. Jadi sebenarnya tuan saya nak kena faham penghijrahan yang sebenar. Maka nak tak nak, titik dia baliklah kepada Islam dan faham Islam tu secara menyeluruh, maka kita akan nampak jalan penyelesaian. Maka Islam itulah penyelesaian. Wallahu ta'ala alam, saya rasa cukuplah setakat itu saja. Kesimpulannya mudah-mudahan diberkati Allah dan minta maaf kalau ada salah bicara dan sebagainya. Maka apa yang kami sampaikan ini adalah yang terbaik. Apa yang Ustaz sampaikan itu benda yang sangat jelas, dan apa yang saya sampaikan semuanya itu adalah untuk penerangan dan penjelasan yang jelas supaya last sekali mendapat satu natijah yang baik, yang mana masing-masing jelas apa yang perlu dibuat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Fadil dan juga Ustaz Ali Syam, dua gabungan mudir madrasah yang kita jemput malam ini, yang kita dapat percambahan ilmu yang jelas, yang baik untuk kita semua. Di majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan tahniah juga, terima kasih kepada tuan-tuan sekalian yang tetap berada dalam majlis ilmu ini, yang mendapat keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada majlis ilmu kuliah maghrib boleh katakan setiap hari di surau kita ini. Maka rebutlah peluang yang ada untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita dalam kita menyahut seruan roh hijrah dalam memimpin perubahan pada kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sekali itu dulu untuk hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz Fadil dan Fadil Ustaz Ali Syam dan juga tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Maka akhirnya marilah sama-sama kita menutup majlis ilmu kita ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang nak bersalaman dengan